أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, perempuan, sidang penonton warga Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jualah dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama yang bakal kita membawa amalan-amalan ini berdagang seorang diri di alam mahsyar kelak, yang akan dipersembahkan kembali amalan-amalan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memungkinkan kita semua termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mendapat naungan arash sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya,
para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan pada masa yang sama, bila kita mendoakan kebaikan untuk umat Islam yang lain, sedarlah yang bahawasanya kita juga berada di medan perang kita sendiri, iaitu melawan hawa nafsu. Dalam sepotong hadis, bagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita telah pun selesai peperangan ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang mafhumnya adalah, sesungguhnya kita pulang daripada satu peperangan yang besar kepada peperangan yang lebih besar, iaitu lawan musuh Allah itu perang yang besar, tetapi peperangan yang lebih besar adalah macam mana kita nak lawan hawa nafsu kita supaya kita menjadi orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah tanpa mendapat ataupun tanpa mengira habuan duniawi. Dan subhanallah, bersempena dengan hari Arafah yang kita raikan pada hari ini, saya tahu di kalangan sahabat-sahabat ramai yang berpuasa. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Kuliah kita secara umumnya pada pagi ini berlangsung di Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Tuan-tuan perempuan boleh terus menyumbang kepada tabung surau, iaitu 050110053038. Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan ni antara surau yang saya pernah pergi sekali je. Tapi semasa MCO PKP memang selalu diadakan kuliah-kuliah online. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh AJK Surau yang banyak menyediakan peluang-peluang kuliah-kuliah online yang saya kira banyak manfaat kepada penduduk Malaysia khususnya, yang mana sangat terkesan sepanjang MCO. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira, dan saya mewakili barisan AJK Masjid mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Surau dia cantik, kecil je. Ya, tapi secara umumnya dia mencapai satu Malaysia. Semua orang datang ke Facebook surau yang kecil ni, masya-Allah. Selamat datang pada semua yang hadir, kepada Bunga Lawang, Kak Hadijah hadir, masya-Allah. Terima kasih hadir pada pagi ini Kak Azhar daripada Sungai Perak, kepada Feldawati, masya-Allah, terima kasih atas kehadiran. Kepada Kak Ayah Gaus daripada Bangi, kepada Kak Jamilah daripada Batu Pahat, daripada Melaka, kepada Kak Long, kepada Kak Kamisah Hatan daripada Singapura, dan semua yang daripada Cik Syah, Nur Syazrah daripada Terengganu, masya-Allah. Dan semua yang hadir saya doakan kebaikan berpanjangan. Dan orang yang pertama tidak lain dan tidak bukan Kak Zurainah Ju daripada Muar, Johor, masya-Allah. Kalau kita boleh bagi pingat emas milik Puan Zurainah Ju daripada Muar. Yang kedua, Arul Rolenzo, waalaikumsalam, pingat perak. Pingat gangsa dimiliki oleh Salinawati Ishak. Saya tengok nama tu Ishak. Macam jerung bunyinya, Ishak kan. Terima kasih atas kehadiran Azrina Abdul Hanif dan semua yang hadir, saya doakan kebaikan. Ingat, hari ini adalah hari Arafah. Kita semua dituntut untuk melaksanakan ataupun boleh kita anggap melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan bersempena dengan hari Arafah ini, suka saya nak petik daripada surah Taha ayat 123. Tuan-tuan perempuan yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran surah Taha 123, minta tolong komen di bawah tu. Hari ni tak ada nombor lah. Cik Syah, saya hanya sebut sajalah. Surah Taha ayat 123. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, Siti Hawa. Qala ihbita minha jami'a. Maka keluarlah kamu daripada syurga dan turunlah ke bumi. Dan mulai hari itu,
Ba'dukum li ba'din adu. Kamu semua akan bergaduh. Kamu akan jadi musuh. Musuh ni berlaku apabila manusia berada di bumi. Itu perkara yang kita kena terima, bahawasanya bila manusia diutuskan ke bumi, sifat benci, marah itu memang akan wujud. Sebab itu Nabi SAW sebut sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu mengawal kemarahan dia. Ya. Jadi Allah sebut ba'dukum li ba'din adu. Di antara kamu itu akan adanya musuh. Baik. Poinnya adalah bila mana Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, ya, maka mereka terpisah. Adam turun kat lain, Siti Hawa turun ke lain. Dan bila mana pertemuan itu berlangsung, kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir, dia kata pertemuan kedua-dua itu berlangsung di Arafah. Maka disebabkan pertemuan mereka berlangsung di dataran Arafah, maka namanya digelar Arafah. Apa maksud Arafah? Arafah adalah pertemuan dan perkenalan. Pertemuan dan perkenalan. Kalau kita masuk pergi sesi-sesi, dipanggil ice breaking ataupun seminar ataupun motivational talk dan sebagainya, dia ada ice breaking punya sesi, ya, iaitu dipanggil ta'aruf. Ta'aruf ni sama jugalah Arafah. Arafah itu maksudnya apa? Yang tahu, yang kenal, ta'aruf. Boleh tulis itu, Arafah sama dengan ta'aruf, sama dengan arif, yang arif. Ya, kita panggil hakim sebagai yang arif. Perkataan yang arif. Arif itu sama jugalah dengan sifat ataupun kata asal Arafah, sama jugalah dengan perkataan ta'aruf. Maksudnya tahu dan kenal. Kita memang tahu dan kenal. Dan pertemuan Siti Hawa dan Sayyidina Adam di padang Arafah itu, maka ianya dipanggil tempat pertemuan. Tu yang kadang-kadang ada orang panjat naik ke Jabal Rahmah tu, ada mercu tanda yang warna putih tu, ramai yang panjat nak tulis nama di batu. Dah macam lagu apa dah kan, nak panjat bukit tu nak tulis nama, lepas tu berdoa, menghadap kiblat berdoa. Ada yang berdoa kat batu tu. Tak payahlah berdoa kat batu tu, berdoa menghadap kiblat. Ya, dia tidak ada fadilat pun doa kat batu tu. Cuma, ya, selalunya bila kita pergi tempat-tempat yang ada sejarah punya nilai ni, dia punya sentuhan hati tu lain. Disebabkan kita berada di padang Arafah, teringat orang musim-musim haji, teringat pengorbanan Nabi Adam dan Siti Hawa berjalan mencari satu sama lain, bertemu di padang Arafah, dan kita dapat rasa hati yang sangat lemah dan lembut pada ketika itu. Kita pun berdoa pada Allah Ta'ala. Bolehlah. Tapi nak kita kata ada special fadilat bila doa atas bukit tu, tak ada. Tapi mengambil kesempatan hati kita lemah, gemalai, lembut, ingat pada peristiwa yang telah berlaku dahulu kala, maka kita pun berdoa. Ataupun kita punya hati rasa lemah, gemalai pada ketika itu, kerana di situ adalah tanah yang mana pernah lalunya siapa? Habibina Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu Ku Ukir Namamu di Gunung Jerai. Ya betul lah Kak Zah. Ada orang panjat bukit tu nak ukir nama di bukit. Kan. Dia bukan Gunung Jerai, bukan Nah, jadi tidak ada dipanggil spesifik amalan yang boleh dilakukan bila berada di padang Arafah selain pada hari Arafah. Cuma pada Arafah itu diambil bersempena dengan turunnya Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Mereka berturun di tempat lain, pertemuan mereka di situ. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana mereka bertemu? Itu kita tak payah ceritalah, kita bukan ahli sejarah, kita hanya perlu ambil fakta saja. Walaupun fakta itu mungkin ada yang bercanggah dan ada yang tak setuju, tapi namanya dia ambil sempena itu, Arafah. Sebab namanya tu, susu galur nama tu dipanggil Arafah kerana pertemuan di antara Adam dan Hawa. Biasalah kita ni, nak cakap kita ni, kalau kita belajar overseas, tak payah kita cerita overseas lah. Yalah, kalau kita pergi overseas, kita belajar kat Ukraine sebagai contoh. Dekat Ukraine tu tak ada orang Melayu. Semua orang Ukraine, orang Rusia, orang Eropah, kita seorang je orang Melayu. Kita rasa apa? Kita rasa macam pelik kan? Pelik. Tiba-tiba, kita jumpa seorang Melayu. Malaysia Malaysia. Tiba-tiba jadi kawan. Jadi akrab, jadi mesra. Jadi macam, ini orang aku ni, orang Malaysia. Siapa pernah rasa macam tu, dia tahulah. Kita pergi Turki, orang Malaysia.
Kita pergi Jepun, orang ni. Tiba-tiba kita jadi akrab. Pertemuan itu dipanggil pertemuan Arafah. Kita ta'aruf. Awak daripada mana? Oh, saya pada Sungai Perak. Kenal tak Kak Zah? Kenal, tapi tak kenal pula. Contohlah kalau daripada Sungai. Kalau daripada lain tu mungkin tempat lain lah. Gitu. Arwah Sudirman tulis nama atas batu. Ya betul, Masya Allah. Terima kasih pada acik-acik hadir bersama, Masya Allah. Ya, jadi pertemuan itu dipanggil Arafah. Pertemuan. Kita jumpa orang Malaysia. Orang Malaysia? Itu Arafah. Begitulah Nabi Adam AS mencari manusia lain. Kita ni kalau jumpa orang yang boleh bercakap pun okey dah. Mungkin orang bahasa lain pun tak apa. Ataupun kita jumpa orang yang... Yelah, tapi masa tu kat bumi ada 2 orang je. Adam dan Hawa. Nyanyilah lagu Adam dan Hawa. Tak jumpa-jumpa juga. Tapi itulah yang berlaku. Dan pertemuan itu dipanggil di Padang Arafah. Arafah. Pertemuan. Ya. Okay. Dan yang kedua, Arafah juga dipanggil sebagai sempena dengan pengakuan Nabi Adam AS dan Siti Hawa kepada kesalahan mereka. Bila lepas bertemu di Padang Arafah itu, mereka apa? Mereka mengaku kesalahan mereka telah makan buah larangan di syurga Arafah. Iaitu kita mengaku. Ana arif ya mu'alim. Aku tahu. Gitu. Ya, kalau kita cakap dengan orang Arab kan, hal ta'lam annaka khata'? Ana arif ya mu'alim. Gitu. Adakah kau tahu kau salah? Ya, saya tahu saya salah. Nampak tak? Jadi mengaku saya salah tu ana arif. Aku tahu. Jadi Arafah ni adalah pengakuan yang telah disebut ataupun pengakuan oleh Sayyidina Adam AS dan Siti Hawa di atas kesilapan. Dia bukan dosa. Kita kena letakkan di minda kita, para anbiya tak ada dosa, maksum. Tapi ada kesilapan kerana mereka manusia. Dan kesilapan ini bukan berlaku pada Nabi Adam saja. Nabi Adam laku silap. Nabi Nuh melakukan kesilapan. Apa kesilapan Nabi Nuh AS? Kesilapan Nabi Nuh AS adalah apabila dia mendoakan anaknya yang lemas untuk diselamatkan. Sedangkan anaknya kafir. Mendoakan orang yang tidak Islam agar diampunkan dosa, tak boleh. Ini dipanggil fakta lah, bukan auta. Fiqahnya, bila kita dalam majlis orang non-Muslim ada sama, kita hanya boleh doa, minta rezeki, kita boleh minta sihat, minta keampunan, tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh AS pernah mendoakan anaknya yang lemas agar diampunkan dosa. Allah Ta'ala bagi warning. Dia mungkin anak engkau, dia anak engkau, tapi dia bukan di kalangan engkau. Termasuk jugalah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada Irma Marisa daripada Ulu Kelang, Masya Allah. Termasuk jugalah Nabi Muhammad SAW juga turut ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa situasi. Yang paling utama sekali kita tahu turunnya surah Abasa wa Tawalla. Turunnya surah Abasa wa Tawalla adalah sebagai teguran kepada Rasulullah SAW. Kerana baginda SAW tidak mengendahkan ketika datangnya seorang buta untuk minta bantuan. Nabi tak endahkan. Ya, tak endah di sini bukan berartinya Nabi tak beri keutamaan. Bukan tak endah langsung. Nabi sedang layan VIP Mekah. Kita kalau VIP datang, kita punya treatment macam mana? Mesti ada VIP dulu. Bukan aku tak layan kamu. Kamu faham lah. Sekejap aku tengah layan VIP ni. Kan? Tapi disebabkan yang buta itu orang Islam, yang datang depan ni adalah orang bukan Islam, maka datangnya orang susah dan Islam itu martabatnya tinggi berbanding orang yang kaya dan bukan Islam. Ini benchmark cara kita nak layan. Pertama sekali Islam, kedua miskin. Gitu. Layanan yang lebih tinggi sepatutnya kita bagi kat siapa? Pertama orang Islam. Kalau antara non-Muslim dan Islam, layan Islam lebih. Kalau di antara orang miskin dan orang kaya, layan orang miskin lebih. Tapi selalunya kita akan layan yang non-Muslim lebih dengan alasan nak berdakwah, Ustaz. Yang kedua, selalunya kita akan layan VIP lebih. Sebab apa? Sebab dia banyak duit, Ustaz. Nampak? Ya, sabda Nabi SAW dalam hadis yang lemah, hadislah dalam sepotong hadis. Kalau kita muliakan seseorang itu kerana kekayaan, ya, kita muliakan dia semata-mata kerana kaya, maka hilang dipanggil. Dia baik,
Dua-dua orang ni baik, tapi nilai tambahnya hanyalah kaya. Baik tu satu hal lah. Tapi kita datang kat dia sebab kaya. Hilang kita punya separuh agama. Kita muliakan seseorang kerana pangkat, kerana kaya dia. Kaya itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Ya memang kita kena hormat lah. Hormat sebab dia mungkin bagi manfaat banyak pada masyarakat. Tapi kaya tu kita subjektif. Kadang-kadang kaya kalau rompak bank macam mana? Kalau kaya scammer suka curi duit orang macam mana? Tak boleh juga. Jadi memuliakan orang hanya kerana kekayaan dia, maka di situ menyebabkan separuh agama kita hilang. Saya tak ingat apa dia punya matan hadis dan apa dia punya mafhum hadis secara umum, tapi begitulah, ya. Jadi bayangkan Nabi Muhammad SAW juga melakukan kesilapan, tapi bukan dosa, kesilapan yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penurunan surah Abasa. Yang kedua, penurunan asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW telah berjanji kepada orang Quraisy, tapi tidak sebut insya-Allah. Disebabkan itu surah Al-Kahfi delay, turun lambat 2 minggu. Ini semua fakta ni, kena tulis ni. Lambat turun surah Al-Kahfi kerana Nabi SAW bagi janji dekat orang yang bukan Islam, tapi tak sebut insya-Allah. Berjanji dengan orang bukan Islam, tak sebut insya-Allah, wahyu delay 2 minggu. Apakah dipanggil kesannya kalau berjanji dengan orang Islam, lepas tu tak sebut insya-Allah, lepas tu buat lupa-lupa janji? Lebih berat lah. Saya tak nak kaitkan apa-apa lah. Tapi makna kata, bila kita berjanji, kita tak lapitkan insya-Allah, lepas tu kita lupa janji tu. Itu lebih kesan dia besar. Sedangkan baginda Rasul SAW berjanji dengan orang Quraisy untuk beri jawapan pasal Ashabul Kahfi, Nabi tak sebut insya-Allah. Itu baginda Rasul SAW. Sebab tu urusan masa depan ni kita tak boleh buat main. Kita hanya sebut insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Kalau Allah izinkan, kalau Allah izinkan, kalau Allah izinkan. Ya? Jadi makna kata, ada beberapa kesilapan yang dilakukan oleh para anbiya yang akhirnya mereka mengakui kesilapan mereka, yang mana Allah Ta'ala datangkan ujian ataupun hukuman. Macam Nabi Yunus AS. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan kerana dia meninggalkan kaumnya yang tak nak terima Islam ataupun tak nak terima dakwah. Walaupun kita anggap itu sebagai satu kesan sampingan, sebab dakwah tu penting. Kalau tak terima aku tolak kamu. Dan disebabkan itu Nabi Yunus AS dihukum, bukan dosa, dihukum kerana kesilapan sebagai manusia kena geram. Ya. Jadi bila mana Nabi Adam dan Siti Hawa mengakui kesalahan mereka di padang Arafah, maka itulah dipanggil padang Arafah. Begitu. Dan kita semua sedia maklum semalam orang-orang wukuf di Arafah. Kita semua sedia maklum orang memandu di Arafah. Memandu di Arafah. Saya baca komen memandu, dah sebut memandu di Arafah pula. Hati-hati kepada Irma dan semua sahabat-sahabat yang travel balik kampung. Saya doakan selamat sampai ke destinasi. Penuhilah masa-masa berjalan ini untuk dapat fadilat afdal doa. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana saya nak doa? Saya nak doa dekat mana, Ustaz? Afdal doa bukan semalam ke? Kenapa hari ni, Ustaz? Kenapa hari ni kena doa pula bukan semalam hari Arafah? Mungkin ada yang tak berapa nak tahu perbahasan hari Arafah ni macam mana. Hari Arafah dia ada beza dengan wukuf Arafah. Tolong tulis. Wukuf Arafah dengan hari Arafah beza. Wukuf Arafah sana di padang Arafah. Wukuf maksudnya apa? Wukuf maksudnya duduk. Kalau kita pergi tanah Arab tu, dia ada signboard qaf dengan fa, qif. Kalau kita baca Quran kan ada tu waqaf. Apa maksud waqaf? Berhenti. Dia ada waqaf qabih, salah berhenti, tak boleh berhenti. Waqaf qabih. Kalau kita pula dekat taman kita, dia ada wakaf. Itu wakaf. Tolong tambah wakaf kat taman saya jap. Wakaf. Apa maksud wakaf? Apa fungsi wakaf kat taman tu? Untuk duduk. Jadi wukuf artinya duduk. Tak kisahlah duduk ke baring. Maksudnya stop there. Wukuf Arafah sana. Kan, wukuf Arafah start tengah hari sampai maghrib. Baik. Jadi boleh tak kita doa sempena dengan hari sana? Silakan. Tidak ada halangan. Bab doa ni tak ada isu. Tapi kita pada hari ini hari Arafah. Yang mana sunat puasa dan banyakkan amalan. Amalan. Nak doa pun. Jadi doa tu tak ada isu lah. Ada orang dipanggil sangat teknikal. Ustaz, macam mana saya nak doa? Waktu mana yang mustajab? Waktu mustajab doa ni tak payah tunggu hari Arafah pun tak apa.
Waktu mustajab doa ni tolong tulis. Yang pertama adalah ketika sujud. Sujud itu adalah saat di mana Allah Ta'ala paling hampir dengan kita. Waktu tu afdal doa. Yang kedua, ketika sebelum bagi salam dalam sembahyang. Kita dalam tahiyat akhir, habis tahiyat akhir, itu momen yang sangat afdal doa. Sebelum bagi salam. Yang ketiga, doa ketika musafir. Ni siapa tengah musafir, doa lah. Yang keempat, ketika sakit. Sakit juga afdal doa. Yang kelima, ketika dizalimi. Afdal doa. Yang keenam, ketika hujan turun. Afdal doa. Yang ketujuh, seorang ibu mendoakan anak. Afdal doa. Banyak. Yang ke-8, ketika imam naik mimbar. Afdal doa. Ke-9, banyak tuan-tuan dan puan. Yang ke-9, doa sebelum berbuka puasa. Afdal doa. Yang ke-10, doa sebelum qiyamul lail, doa sepertiga malam. Afdal doa. Afdal doa ni banyak. Ya. Jadi tak ada isu kalau kita nak doa, afdal doa. Tapi kalau nak doa hari Arafah sekarang, kalau nak doa sempena mereka wukuf Arafah, bolehlah semalam. Tapi kita punya hari Arafah hari ni. Ya, begitu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baik. Tuan-tuan, sidang penonton warga Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Again, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua ke Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan. Saya rasa sangat teruja sebab setelah sekian lama saya tak boleh live pagi di Facebook, di akaun Surau An-Nur ni. Sebab ada masalah teknikal. Saya tak tahulah saya kena block ke macam mana ke. Ada orang tanya, Ustaz dah tak ada kuliah hari Rabu ke? Ada. Tapi saya punya akaun kena block. Tak boleh masuk dekat surau punya page. AJK surau kata, bukalah kat akaun Ustaz. Saya tak nak. Nanti kan dia tak stable. Nanti kan saya biar akaun surau. Kita nak promosi surau. Bukan promosi saya. Saya nak surau yang dapat nama. Bukan saya dapat nama. Saya tak ada nama pun tak apa. Yang penting surau dapat nama. Gitu. Dan Alhamdulillah hari ni dapat live dengan akaun surau. Ikut saya punya iPad, Masya Allah. Baik. Itu panggilan hari Arafah. Baik. Pada hari Arafah ni, kita puasa, jadi kita slow down sikit. Pada hari Arafah, selalunya kita puasa. Siapa puasa hari Arafah, kata Nabi SAW, diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun mendatang. Dan pada hari Arafah juga kita disunatkan untuk banyakkan berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Ya, sepanjang hari ni kita dah boleh takbir dah. Pagi tadi kita dah takbir raya. Siapa ikut masjid surau, imam dah takbir dah. Allahu Akbar, Allah. Dah takbir raya dah. Ya, Zuhur kan takbir, Asar kan takbir, Maghrib sampailah hari ke-14 nanti. Yang penting takbir. Jangan tak takbir pula. Takbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan. Habis tu Ustaz, kalau saya sembahyang seorang kat rumah boleh tak takbir? Boleh. Tak ada masalah. Waktu-waktu lain silakan. Tak ada masalah. Tak ada larangan spesifik untuk tak boleh takbir waktu lain, hanya solat je. Boleh, silakan. Takbir ni memuji Allah Taala. Kita dituntut untuk banyakkan bertahmid, bertahlil, bertakbir, membaca hauqalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ustaz, boleh tak hari ni saya nak sembahyang tasbih? Boleh, silakan. Pagi ni ada masa lagi ni. 10.30 kan habis kuliah ni, sembahyang tasbih lah. Ini kita buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita nak ambil semangat tasbih 300 kali Ustaz. Kalau saya tak solat tasbih, tobat lahum lah nak tasbih 300 kali. Syukurlah ada solat tasbih. Boleh buat. Jadi pada hari ni, spesifik hari Arafah ni, puasa, bertakbir dan bertasbih. Takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Baca subhanallah, walhamdulillah, itu pun boleh dah. Kemudian kita boleh buat apa? Kita banyakkan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Sebab sahabat-sahabat kita yang di wukuf Arafah tu dah bergerak ke Mina dah. Jadi nak ke Muzdalifah dah gerak. Dah pergi Muzdalifah kemudian nak ke Mina. Dah gerak dah. Kita yang di sini adalah kita banyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, petang karang untuk sama-sama kita jamu orang buka puasa. Kita jamu orang buka puasa. Pergi cari mana surau masjid, letaklah kuih onde-onde ke, kuih koci ke, belilah karipap gulung ke, karipap pusing ke, letak kat surau ke, bancuh teh tarik. Sebab saya ingat banyak surau buat open house, buat jamuan buka puasa.
buat bungkus-bungkus, ya. Sebab kita hari Arafah, kita nak banyak ibadah. Termasuk jugalah menjamu orang buka puasa. Kata Nabi SAW, barang siapa man aftara saim, siapa-siapa menjamu orang buka puasa, dia dapat pahala seperti orang tu berpuasa. Bagi ibu-ibu yang mungkin tak boleh puasa kerana cuti, Allah bagi cuti, ABC, Allah bagi cuti. Jadi dia tak boleh buat apa dah, Ustaz, saya tak boleh buat apa dah. Sebab saya tak ada puasa. Tapi ada satu lagi benda boleh buat, iaitu apa? Jamu orang buka puasa. Pergi cari surau masjid, letak di surau, nasi bungkus. Tapi kena ingat satu je. Bila kita jamu orang buka puasa, jamulah makanan yang terbaik. Jangan jamu makanan yang dah lunyai. Ini masa Ramadan yang lalu dah, dia hidang makanan yang dah lunyai. Nasi lemak tu dah berlunyai dah. Nasi ayam tu dah lunyai dah. Itu mungkin sebab dia buat mass production kan. Mass production ni banyak sangat. Jadi yang ni mungkin lebih limited. Jadi kita letaklah di surau masjid nasi bungkus. Jamu orang makan tu besar fadilat. Kalau jamu orang makan sebab dia berpuasa, lagi besar fadilat. Jamu orang makan. Ya? Siapa yang puasa, jangan kedekut pahala pula. Nak dapat pahala lah tu. Nak jamu aku makan tu, nak dapat pahala lah tu. Jangan kedekut pahala. Bagilah orang makan. Makanlah orang dah bagi. Ya? Ustaz, saya nak tahu, nak bagi kurma ke, nak bagi nasi Arab ke? Kurma ke nasi Arab? La ilaha illallah. Tak kisahlah. Nak bagi nasi Arab pun boleh, nak bagi kurma pun boleh. Yang penting kita bagi yang paling terbaik. Dia bukanlah yang pertama. Kurma tu, abang, jangan lupa kurma yang saya bagi ni. Kurma lain jangan makan dulu. Lepas tu orang nak makan nasi Arab, makan nasi Arab. Ada orang tanya, Ustaz, kurma yang pertama ni ataupun nasi Arab yang lebih afdal? Kita nak gembirakan orang buka puasa. Kalau kita bagi kurma yang kering tu, lepas tu dia punya kulit dah ceracak begitu, lepas tu kita expect dia gembira ke? Tidaklah. Ya, kita bagilah kurma yang mantap, medjul ke kan, ataupun puas hatilah kita bagi milkshake ke, kita bagi mango coconut shake ke, apa semua kan, bagi dia makan, barulah menggembirakan orang buka puasa. Kita je nak kejar pahala, tapi kita tak nak gembirakan dia. Kesian kawan tu, kena makan ni ke kurma ni ke, kena makan kurma tu, tapi dah ada ulat dah, makan juga pasal saya bagi. Janganlah orang itu, ya, kita kena raikan. Masya Allah. Saya nak masak nasi Arab untuk menu berbuka puasa. Masya Allah. Tanah kepada Zarina Adam. Bagi yang terbaik buka puasa. Jamu orang makan yang terbaik. Kalau suami, layan sebaik mungkin pada suaminya. Kalau isteri, kita beri layanan terbaik pada isteri. Hari ni kalau Habib Jul tengah diskaun, beli emas untuk mereka. Kalau mampulah. Ya, sebab hari Arafah kan. Kita nak buat baik. Dan tidak lain dan tidak bukan, pada hari ini juga, kita akan buat persiapan untuk korban esok. Ya. Esok kita nak korban, pastikan kita bersedia mental dan fizikal kita. Ya, sebab esok penat. Masjid saya sendiri buat 12 ekor, surau sendiri pun saya ingat buat dalam 10 ekor lah kot. Saya doakan AJK Surau kuat untuk melaksanakan ibadah korban esok. Jadi saya menyeru kepada ahli Korea Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan untuk turun hadir bersama-sama beramai-ramai untuk memeriahkan upacara ibadah korban esok. Dan korban ini, tuan-tuan perempuan, kita kena pandang dari sudut yang beza sikit. Selalunya kita tengok korbannya Nabi Ibrahim AS terhadap Ismail. Yang kita kena pandang adalah betapa taatnya Siti Hajar dan Nabi Ismail AS. Kita kena faham, awal-awal lagi Nabi Ibrahim AS terpaksa meninggalkan Siti Hajar di Mekah. Meninggalkan isteri di padang pasir bukan mudah. Bukan. Meninggalkan isteri di satu tempat yang tak ada orang bukan mudah. Dahlah tempat tu tak ada air, tak ada apa-apa, kosong. Kering kontang. Berlarilah Siti Hajar daripada Safa Marwah cari air. Tak jumpa-jumpa air. Bukan cari air, cik pedagang ada tak orang nak lalu? Tak ada. Yang perlu kita tengok ialah memanglah pengorbanan Siti Hajar tu, itu pengorbanan dia yang tak boleh siapa tandingi. Tapi perasan tak, kenapa Nabi Ibrahim AS digelar Khalilullah, kekasih Allah? Kenapa Nabi Ibrahim digelar Al-Khalil? Siapa pergi ke Masjid Al-Aqsa, selalunya travel agent akan bawa pergi Masjid Ibrahim Al-Khalil. Itu Masjid Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, isterinya di Palestin, Siti Sarah di Palestin, Siti Hajar di Mekah. Dan dia digelar sebagai Al-Khalil, iaitu kekasih Allah. Kerana pengorbanan dia melepaskan cintanya kepada isteri yang kedua yang melahirkan anak pertama yang perlu diraikan. Ya. Bagi seorang lelaki, bukan mudah untuk melepaskan. Tidak mudah. Ya, sebab itu kalau kita tengok kes-kes perceraian high profile,
kebanyakannya isteri yang minta cerai. Ya, siapa perasan? Tak perasan? Saya beritahulah. Kebanyakannya kes-kes perceraian high profile, kebanyakannya isteri yang minta cerai. Yang saya perasan lah, mungkin ada isu yang mungkin terpencil ataupun tak berapa nak famous, suami ceraikan isteri. Tetapi selalunya isteri yang minta cerai. Sebab sangat sukar seorang suami untuk melepaskan cerai. Sebab itu memang bukan sifat seorang lelaki. Bayangkan Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim AS tinggalkan isterinya di padang pasir, balik ke Palestin. Balik ke Palestin tu. 1,200 km perjalanan, bukan naik kereta, jalan kaki, naik unta, tinggalkan isterinya. Melepaskan isteri. Sebab itu, yang meninggalkan itu lebih sedih berbanding yang ditinggalkan. Bukanlah yang ditinggalkan itu sedih berbanding yang meninggalkan. Kadang-kadang yang meninggalkan itu lebih sedih daripada yang ditinggalkan. Sebagai ibu contohnya, kita hantar anak pergi asrama. Siapa menangis? Siapa menangis? Anak menangis tak? Menangis. Lepas anak tu menangis, dia jumpa kawan, dia menangis tak? Tak ada nangis dah. Jumpa kawan, dia jumpa bola sepak, dia jumpa ni bola sepak tu, kertas tu, dia bergumpal-gumpal, dia berbuh gam, dia berbuh selotip, dia main bola sepak. Dia tak ada nangis dah. Yang menangis siapa lepas tu? Siapa menangis lepas tu? Mak dia menangis. Seminggu menangis. Sebulan menangis. Kenapa awak menangis? Saya rindu kat anak saya, kata dia kan. Mak mesti nangisnya anak, meninggalkan anak. Sebab tu yang meninggalkan itu selalunya lebih sedih berbanding yang ditinggalkan. Macam saya lah, saya anak bongsu lagi tahulah. Saya belajar di Jordan. Menangis mak berendam air mata sepanjang saya di Jordan. Ayah saya telefon. Kau ni mak kau berendam air mata ni, bila kau nak balik? Tu setiap semester balik tu pasal mak rindu. Okay. Yang meninggalkan itu lebih sedih berbanding yang ditinggalkan. Sedihnya Nabi Ibrahim AS tidak boleh lelaki sukar melepaskan, kena fikir dulu. Tak, kita ya baik, sabar bawa tenang tuan-tuan Dia macam ni sifat cerai itu ada pada lelaki. Jadi secara umumnya lelaki dia tak nak melepaskan. Berbanding isteri. Isteri dia senang nak melepaskan. Mungkin dia tak nak lepaskan juga. Tapi senang nak melepaskan berbanding lelaki. Itu fitrahnya. Begitulah fitrah. Sebab tu lelaki ada sifat. Sebab tu cerai letak kat suami. Sebab naluri secara fitrahnya lelaki ni dia tak suka cerai. Dia tak suka melepaskan. Yang ini yang kita faham secara syar'i lah. Sebab itu rasionalnya Islam letakkan cerai itu di tangan suami. Sebab lelaki ni susah nak melepaskan. Kalau orang perempuan, dia tak payah cerita nak melepaskan pun. Dia cerita bila mana dia dapat anak pertama, dia dah tak kisah suami dia dah. Ya? Kalau suami jatuh katil belah kanan, anak jatuh katil sebelah kiri, isteri-isteri, ibu-ibu, dia tak pandang suami, dia pandang anak. Anak aku jatuh. Alah, kesian baby. Ya? Bapak macam mana? Suami tadi. Dia tengok belah kanan, jatuh juga awak. Eloklah tu. Contohlah perempuan itu. Selalunya lah, cintanya bertukar dah. Ya, kalau suami lapar, anak lapar. Mana nak dahulukan? Suami ke anak? Ustaz, itu satu bandingan yang salah tu. Dari mana boleh buat bandingan begitu? Tak adalah. Nak ceritanya sayang kita, seorang ibu, berpindah pada anak. At the moment dia dapat baby, suaminya jadi nombor 2. Tetapi bagi seorang lelaki, dia tengok isteri dia mengerang, ya awak ni, ya Allah kesiannya, saya tengok awak mengerang sakit. Itu sifatnya lah. Saya tak nak pegur untuk that konflik, nanti ada konflik kehidupan apa semua. Tapi nak ceritanya pengorbanan Nabi Ibrahim AS melepaskan isterinya di padang pasir itu satu pengorbanan yang sangat besar. Bukan mudah. Ya. Dia yang baik, yang menceraikan isteri guna TikTok tu, itu bukan itu mungkin bahayalah. Ya, itu tak boleh jadikan presiden case. Mungkin ada lelaki yang bersifat dia salah gunakan power dia. Begitu. Kita tak ambil itu sebagai case yang tetap. Itu dipanggil case terpencil. Case-case yang ataupun kita pandang dari sudut syar'inya, kenapa cerai di tangan suami? Sebab suami susah untuk melepaskan. Ataupun suami susah nak lepaskan. Kita faham begitu je lah. Ya, tapi Nabi Ibrahim AS melepaskan isterinya di padang pasir
dalam keadaan dia masih sayang dan dia sayangkan anak dia. Tapi itulah Allah kata apa? Korbankan perasaan itu demi cinta Allah. Lepas tu datang pula kali kedua, jumpa Nabi Ismail alaihissalam. Di saat Nabi Ismail boleh berjalan, boleh berlari ni. Falamma balagha sa'yan, di saat Nabi Ismail boleh berjalan, maka di saat itu turun satu syariat, korbankan Ismail. 2 kali korban perasaan. Tadi kau tinggalkan isteri yang disayangi di padang pasir. Yang kedua, korbankan anak yang disayangi. Sebab apa? Sebab arahan Allah Subhanahu wa taala. Arahan Allah Taala dah jadi penting, tak kisah yang lain. Boleh faham tak? Maksudnya Nabi Ibrahim AS terpaksa mengorbankan perasaan dia sayang pada isteri, sayang pada anak. Mungkin tadi tu sebab dah tak sayang lah, tu cerai kat TikTok tu. Yang nak cerita sekarang ni, Nabi Ibrahim AS sayang isteri dia. Punya sayang disuruh tinggal. Jadi perasaan itu dipanggil korban yang sangat dahsyat. Sama juga Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim terpaksa mengorbankan Nabi Ismail AS. Itu pengorbanan yang sangat dahsyat. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi Ibrahim sebagai apa? Sebagai Khalilullah. Kita kena faham tuan-tuan perempuan. Nabi Ibrahim AS tak dapat anak 100 tahun. Berkahwin lama. Umur 100 tahun baru dapat anak. Dahlah dapat anak pertama itu ditinggalkan di padang pasir pula. Lepas tu datang balik, datang kali kedua, sembelih pula. Tadi ini bentuk pengorbanan yang amat dahsyat. Ya, kita pada hari ini kita tak payah korban sembelih anak, tak payah. Jangan buat pasal ke tangkap di polis sekarang. Kita hanya korban sedikit duit kita untuk korban masuk ibadah korban. Sampai hari ini masih lagi buka ya, ada setengah tempat masih buka lagi untuk penyertaan korban. Dekat luar negara banyak lagi buka. Ada yang 300.5, ada 200.5. Yang terbaru ada RM290. Dia kata, Ustaz, saya buka lagi siapa nak korban. 290 sebab dia dah berada di lapangan. Dia jumpa lembu-lembu murah-murah. Maka dia kata dia buka siapa nak. Jadi saya pun masuklah beberapa nama tumpang. RM290, murah lah. Ni last minute. Nak top up je. Mungkin ada yang cancel, ada yang tak jadi. Dan dia berada di Afrika sekarang. Jadi saya doakan selamatlah, insyaAllah. Jadi apa pun juga, pengorbanan Nabi Ibrahim AS adalah pengorbanan yang sangat dahsyat. Ya, cuma kita perlu berkorban untuk melawan hawa nafsu, untuk jadikan kita manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang istimewa. Ya, pengorbanan ayah, pengorbanan isteri, pengorbanan anak. Kita kena faham pengorbanan ayah, pengorbanan suami sebenarnya. Pengorbanan suami meninggalkan isteri yang disayangi, yang melahirkan anak pertama. Pengorbanan isteri yang terpaksa menjaga anak seorang-seorang diri. Suami tak ada ni. Cari air. Cari sendiri, survive. Yang ini saya tengok ibu-ibu zaman dulu boleh survive. Mungkin suaminya driver lori, balik tak tahu macam mana. Telefon pun tak ada. Tiba-tiba suami hilang, entah ke mana. Lepas bulan baru jumpa balik. Lah, hidup lagi abang rupanya. Kan abang dah mati. Ini pengorbanan isteri dan pengorbanan emak. Yang ketiga, pengorbanan anak. Anak mana yang tak suka jumpa ayah? Semua anak suka jumpa ayah. Ya, tetapi di saat pertemuan dengan ayahnya, di saat anak boleh berjalan, ayah melihat anak boleh berlari, itu dia dipanggil sa'yan. Falamma balagha sa'yan, di saat Nabi Ismail boleh berjalan, berlari. Seronok tengok anak berlari. Inilah anak aku. Tulang aku, darah daging aku ini pada budak ni. Dan budak itu diarahkan sembelih. Pengorbanan anak, pengorbanan ayah. Apa kata anak? Apa kata Nabi Ismail AS kepada Nabi Ibrahim AS? Wahai ayahku yang kusayangi. Ya abati. Nampak tak lafaznya? Ya abati. Wahai ayahku yang kusayangi. Dia kalau abun, bapak. Abi tambah ya, bapakku. Kalau abati, wahai ayah kesayanganku. Nampak? Nampak Nabi Ibrahim AS rasa macam tak tentu hala. Macam mana aku nak cakap. Sebab tu dipanggil hari tarwiyah. Apa maksud hari tarwiyah? Hari tarwiyah adalah Nabi Ibrahim AS mimpi untuk sembelih Ismail. Seharian dia berfikir. Berfikir itu dipanggil yurawi. Yurawi ni berfikir, aduh nak sembelih ke tidak? Nak sembelih ke tidak? Gitu. Nabi Ismail AS nampak Nabi Ibrahim AS gusar. Ya Allah. Ya abati, wahai ayahku yang kusayangi. Kalau ini arahan daripada Allah Ta'ala, jangan fikir-fikir lagi dah. Jalankan arahan Allah Ta'ala. Pengorbanan anak yang taat pada Allah, sanggup mengorbankan demi tanggungjawab ayah dia yang menjadi Rasul, menjadi Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Subhanallah, lagilah
berat perjuangan 3 orang ni. Suami, ayah, isteri, emak, anak dan ayah. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Dulu kalau isteri jatuh batu yang kena marah. Sekarang kalau isteri jatuh, awak ni buta ke? Contoh. Ini saya pun memang saya pun marahlah lelaki orang itu ya. Terima kasih pada Zati Akhtar Salim daripada Kelang suka ingatkan saya. Ya. Dulu batu salah ya, sekarang ni awak dah buta ke kan? Dulu tak dengar Assalamualaikum, salam. Bang balik ni. Ya bang, lupa dah macam-macam lah perkataannya keluar bila dah tak dengar kan. Jadi apa pun juga, selamat berhari Arafah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk beramal pada hari ini. Sepanjang 45 minit ni kita berlangsung. Jangan lupa tekan button like dan share. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati. Tak beranilah nak cakap abang dah mati ustaz. Nanti laki cakap sukalah tu kalau abang mati. Dia macam ni lah. Hidup kita ni ada kala kita boleh dengar cakap orang. Ada kala kita kena tahu, kita tahu apa yang kita buat. Nah gitu ada isteri yang lega lah suami dah meninggal. Ya. Ada yang sedih suami saya tak ada ustaz. Gitu. Dan kita kena faham itulah harga yang perlu dibayar untuk meraih syurga. Kadang-kadang kita tengok suami lain ataupun lelaki lain, seronoknya lah, baiknya lah lelaki dia kan, contoh kan. Tapi sebenarnya kita perlu pandang, mungkin itu hidup dia. Sebenarnya aku ni ada ujian, ada jalan tersendiri untuk ke syurga, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, mewakili barisan AJK Surah Surah An-Nur fasa 3 izin pada Serban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan. Jangan lupa tekan button like dan share. Kita berkongsi pahala, kita berkongsi video insya-Allah. Selamat hari Arafah, selamat berpuasa, selamat berselawat, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bertasbih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati pertemuan ini insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pengorbanan kita. Aqulu madza tasma'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dosa saudara mara kami, dosa pasangan kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, seperti mana kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Minal a'idin wal faizin insya-Allah.